Salam sejahtera kepada Dr. Janice. Saya Kristi Chong, nomor metrik BB231104889. Saya akan membentangkan mengenai bahagian 8 dalam Akta 668, yaitu Akta Pertubuhan Belia dan Pembangunan Belia 2007, yang merupakan elemen penting dalam memastikan pertubuhan belia di Malaysia mematuhi peraturan yang ditetapkan. Pengenalan bahagian 8 dalam Akta 668 adalah penting untuk memastikan pertubuhan belia mematuhi peraturan dan mengekalkan operasi mereka secara sah. Bahagian 8 ini juga memberi asas undang-undang yang kukuh untuk mencegah kegiatan menyalahi undang-undang. Ia juga menetapkan penalti bagi kesalahan untuk melindungi kepentingan awam dan meningkatkan accountability. Selain itu, ia memastikan pertubuhan belia berperanan sebagai ejen perubahan positif dalam masyarakat, serta memberi garis panduan untuk pengurusan yang profesional dan telus. Dalam bahagian 8, Akta 668, beberapa kesalahan yang boleh dilakukan oleh pertubuhan belia telah dinyatakan. Antaranya ialah menguruskan pertubuhan yang tidak berdaftar. Ini adalah kesalahan kerana pertubuhan yang tidak berdaftar tidak dapat dikawal selia dengan baik oleh pihak berkuasa, yang boleh menyebabkan kegiatan haram atau tidak sah. Penyalahgunaan wang atau harta pertubuhan. Pemimpin atau ahli yang menggunakan dana atau aset pertubuhan untuk kepentingan peribadi adalah melakukan salah laku yang serius. Ini boleh merosakkan kepercayaan dalam organisasi dan menjejaskan tujuannya. Seterusnya, memberikan maklumat palsu kepada pihak berkuasa atau dalam laporan pertubuhan adalah kesalahan yang boleh menjejaskan ketelusan dan accountability yang sangat penting dalam pengurusan pertubuhan. Selain itu, menyebarkan propaganda yang menyalahi undang-undang adalah satu kesalahan yang membahayakan keamanan dan keharmonian negara. Pertubuhan belia tidak dibenarkan terlibat dalam aktiviti yang boleh merosakkan perpaduan atau menghasut keganasan. Seterusnya ialah kongsi gelap atau penggunaan simbol haram oleh pertubuhan belia turut dianggap menyalahi undang-undang. Ini adalah untuk melindungi masyarakat daripada ancaman jenayah terancam. Untuk menangani kesalahan ini, bahagian 8 juga menyediakan penalti. Sebagai contoh, Seksyen 80 hingga 88 mengenakan penalti terhadap pemimpin yang salah laku, manakala Seksyen 92 menetapkan denda maksimum sebanyak RM5,000 bagi penyalahgunaan wang atau harta pertubuhan. Namun begitu, terdapat beberapa kelemahan dalam pelaksanaan bahagian 8, yaitu penalti yang dikenakan sering dianggap terlalu rendah dan tidak cukup untuk menjadi penghalang, manakala penguatkuasaan undang-undang yang lemah pula berlaku disebabkan oleh kurangnya pemantauan yang efisien. Di samping itu, terdapat juga ramai pemimpin atau ahli pertubuhan belia yang tidak memahami sepenuhnya tanggungjawab undang-undang mereka. Bagi cadangan penambahbaikan, pertama sekali ialah melalui peningkatan penalti. Contohnya berdasarkan Seksyen 92, denda bagi kesalahan serius seperti penyalahgunaan wang perlu dinaikkan kepada RM10,000 atau lebih. Bagi penggunaan teknologi digital, pertubuhan belia diwajibkan untuk menyerahkan laporan kewangan tahunan melalui platform dalam talian, yang mana ini akan meningkatkan ketelusan dan accountability. Seterusnya ialah kesedaran dan pendidikan. Penganjuran bengkel dan seminar haruslah dilakukan secara berkala oleh Kementerian Belia dan Sukan untuk mendidik pemimpin dan ahli pertubuhan belia tentang tanggungjawab undang-undang mereka. Sebagai kesimpulannya, bahagian 8 dalam Akta 668 adalah sangat penting dalam memastikan pertubuhan belia berfungsi sebagai ejen perubahan positif dalam masyarakat. Melalui peraturan yang jelas dan penalti yang ditetapkan, ia membantu memastikan pertubuhan belia tidak terlibat dalam aktiviti menyalahi undang-undang. Namun, terdapat beberapa kelemahan yang perlu diperbaiki, terutamanya dari segi peningkatan denda, penguatkuasaan undang-undang, dan pemantauan sistematik. Dengan penambahbaikan ini, kita dapat meningkatkan keberkesanan undang-undang ini dan memastikan pertubuhan belia terus beroperasi dengan integriti dan bertanggungjawab. Oleh itu, dengan pelaksanaan yang lebih baik dan pengawasan yang lebih ketat, kita dapat melihat pertubuhan belia di Malaysia terus berperanan sebagai ejen perubahan yang positif, yang membawa kepada kebaikan kepada masyarakat dan negara. Sekian sahaja pembentangan daripada saya. Terima kasih.